betul lah kita benda kita rasa tu. Betul lah. Mesti rasa macam ni tak sejuk mana. Kalau ikutkan cuaca kat panas ni dengan kita punya sejuk kat konti ni, alhamdulillah lah, maksudnya berpadanan lah. Kita hari ni topik kita berkaitan dengan wakaf Tok Pelam. Dan tadi yang saya tanya sejuk ke tidak tu, panel jemputan kita baru je masuk dekat dalam konti kita. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Rizwan bin Muhammad selaku PSU Wakaf dan juga Sumber Am Maidam. Dengan topik yang kita bawakan hari ni cukup menarik. Sebabnya kalau kita buat pasal topik ni, maka ramailah orang yang nanti perlu teruk sama. Takut nanti orang kata aku waris ni. Okey. Jadi kita nak tanya sebenarnya wakaf Tok Pelam. Saya sendiri saya tak tahu. Wakaf Tok Pelam tu kita nak tanya, adakah ia satu tempat ataupun satu kampung? Awak sendiri orang Terengganu keliru lagi. Keliru lagi ni. Silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam doktor. Terima kasih kepada DJ yang sama sudi menjemput saya pada petang ini. Sebelum saya langkah ke depan sikit berkenaan dengan wakaf Tok Pelam ni, sudi saya maklum terlebih dahululah tentang wakaf itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, wakaf ni dia membicarakan tentang hukum syarak wakaf sah. Tapi hari ni saya lebih fokus pada beberapa isu lah. Yang pertamanya tentang dari sudut undang-undang. Dalam Perlembagaan Persekutuan Jadual ke-9 telah memperuntukkan bahawa wakaf adalah di bawah bidang kuasa negeri. Justru itu daripada peruntukan tersebut, makanya negeri Terengganu kita dah ada undang-undang wakaf. Mengikut sejarahnya tahun 55 dah ada, tahun 86 dah ada, dan tahun 2001 dah ada. Cumanya dinamakan sebagai enactment pentadbiran hal ehwal Islam. Yang terakhirnya pada tahun 2016 telah diwujudkan enactment khas, iaitu enactment wakaf Terengganu tahun 2016. Baik. Jadi itulah sebenarnya berkaitan dengan wakaf sendiri. Sebab tu topik kita hari ni doktor, pencarian ahli waris bagi wakaf zuriat Tok Pelam. Jadi pencari waris di Radio Manis FM ni, macam saya bila tadi saya sempat berbual dengan doktor kan kat luar. Doktor saya kata wakaf Tok Pelam ni, macam saya sendiri orang Pahang yang bekerja di Terengganu 2 tahun lebih ni kan. Saya cakap wakaf Tok Pelam, ada kedai makan yang banyak-banyak dekat bandar tu kan. Area Tok Pelam situ. Rupanya Tok Pelam ni adalah nama nama individu, dan sekarang ni kita mencari waris-waris lagi kan. Setakat ini doktor, ada berapa waris yang telah pun mengemukakan ataupun dah bagi tahu kepada doktor sendiri ke saya adalah waris Tok Pelam? Berapa setakat ni? Kita ada prosedur lah untuk menentukan waris tu. Berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah baru-baru ini, ahli waris yang disahkan oleh pihak mahkamah sebanyak 300 orang. Sehubungan itu, setelah pihak Maidam berbincang lagi dengan pihak-pihak pewaris, sebenarnya masih ada lagi yang layak lah. Sebabnya saya nak maklumkan di sini, bila kita berbalik pada siapa itu Tok Pelam, sejarah Tok Pelam, bila kita melihat sejarahnya, ada beberapa benda yang kita lihat di persekitarannya lah. Yang pertamanya, kalau kita lihat Tok Pelam tu, kita pergi dekat kubur, di sebelah kubur Syekh Ibrahim tu, di belakang Masjid Ladang, ada satu makam. Sebenarnya itu makam Tok Pelam yang dicatatkan bahawa beliau ini berasal daripada Hadramaut, berpindah ke Terengganu, pergi ke Fatani, dan pada tahun 1785 dia menetap di Terengganu Kampung Pelam. Dan beliau meninggal pada 1819 Masihi. Maknanya dialah Tok Pelam tu seorang tokoh agamawan. Maknanya daripada beliau lah lahir zuriat keturunan. Kita berbalik kepada di situasi pada ketika itu, sebenarnya wakaf zuriat di Maidam lah yang berdaftar dengan Maidam. Ada beberapa tokoh yang termuka lagi, seperti Syekh Wakaf Syekh Abdul Kadir. Wakaf Syekh Abdul Kadir dia meninggal 1839. Maknanya
sezaman dengan beliau. Bila kita berbalik kepada pemerintahan ketika itu, Syekh Abdul Qadir ni dia merupakan mufti yang pertama negeri Terengganu yang dilantik oleh Sultan Al-Mahmud Baginda. Dan sekarang ni pun di Medan juga wakaf Sultan Al-Mahmud Baginda ada. Maknanya banyak wakaf-wakaf zuriat di Medan yang kita rekodkan sekarang ni sebanyak 12 wakaf lah. Jadinya wakaf Syekh Abdul Qadir ni, kalau kita lihat Kesultanan Melayu Terengganu ketika itu, ialah dia hidup sekitarnya Sultan Zainal Abidin pertama sekitar 1808, iaitu bagi Tok Pelam ni maknanya hampir 7 generasi sampai sekarang. Kalaulah dikatakan 311 orang tu, masih lagi banyak lagi yang ada sebenarnya. Sebab itulah pihak Medan berusahalah bertanggungjawab untuk mencarikan lagi waris-waris yang berhak sebenarnya. Masya Allah. Bagus ni Maidam. Kalau setengah orang 311 tu cukup banyak dah. Biarlah cukup tu. Nanti kalau kita waruakan deredo lagi ramai lagi pening kepala. Tapi kita ucapkan tahniah ringgit syabas kepada pihak Maidam kerana datang ke konti kita mencari lagi waris-waris Tok Pelam. Macam saya ni kan doktor, ini tak ada dalam skrip jawapan. Kalau doktor cari memang tak ada. Saya macam nak tengoklah saya punya keturunan. Macam saya Fadil. Lepas tu ayah saya Jamil. Tok saya Harun. Tok Harun Sulaiman. Sampai situ je saya tahu doktor. Jadi macam mana enakmen ataupun undang-undang contohnya doktor. Contohnya kalau yang dengarkan kita sekarang ni, dia baru nak mencari aku ni ada waris Tok Pelam tak? Macam mana caranya untuk kita nak selidik balik aku ni waris siapa ya? Sebab kalau kita waruakan nak mencari dan sebagainya, takut nanti orang pandai-pandai kata tok aku Tok Pelam, tok nenek aku Tok Pelam. Macam mana? Yang pertamanya di Medan lah. Bila kita sebutkan wakaf zuriat, dia ada satu ikrar. Ikrar wakaf yang ditulis pada tahun beliau. Sebab itulah sebagai contohnya wakaf Syekh Abdul Qadir. Dia ada ikrar wakaf pada zaman Kesultanan pada Sultan Omar. Tulisannya dalam bentuk Jawi. Yang suka kita nak bacakan. Walaupun sekolah Arab pun tak boleh baca ke? Jawi lama lah. Boleh lah. Dan ada berapa wakaf Muhammad Al-Fatani. Dia orang pun ada ikrar wakaf pada Sultan Zainal Abidin ketiga juga. Dalam bentuk penulisan Jawi yang dululah. Jadi setelah itu kita memunikan semula dengan mohon pandangan fatwa ikrarnya, dan dalam ikrar tu ada menyatakan zuriatnya. Bermula dari situlah kita akan detect, kita kata itu salah satu punca utamalah yang kita nak tahu silsilah tu. Kebiasaannya diorang ni yang mengaku mesti ada apa-apa kita kata kait dia tu. Ikrar dia tu. Apa? Ikrar ataupun kita kata kalau kata susu galur yang dia orang simpang ada, dia boleh kemukakan. Medan akan meneliti dan adalah prosedur yang nak disahkan itu. Kiranya macam bahan-bahan bukti tu seperti macam mana, surat beranak ke dan sebagainya. Termasuk juga macam ikrar wakaf yang Medan ada, tapi diorang ni pun ada juga. Sebenarnya pihak Medan dah buat kajian tentang kedudukan zuriat ni. Bila kita buat satu penelitian bahawa macam Syekh Abdul Qadir, Syekh Tok Pelang, ia berasal daripada Fatani yang bermula dengan nama Wan. Sebab itulah antara yang kita dapat kena pastikan nama-nama yang ahli zuriat ni kebanyakannya ada Wan. Ada Wan. Itu salah satu yang kita dapat telitilah. Tapi kita sedia maklum, maknanya waris-waris yang kemudian ni tak adalah maklumat itu. Tapi kita masih lagi terbuka untuk mengenal pasti diorang ni. Sebabnya je lah, maknanya kalau dia maklumkan dia ahli waris, maknanya daripada data-data yang kita ada ni, ada kaitan tak dengan dia. Sehinggalah kalau ada punca-punca yang kita kata disahkan, barulah perkara itu dibawa ke pihak mahkamah lah untuk keputusan. Baik, jelas. Medan ni hanya memudah cara saja. Itu sebenarnya kita kena tahu tu. Jadi saya kurang jelas Pak ni, Pak wakaf Syekh Abdul Qadir tadi, adakah dia sama dengan wakaf Tok Pelam tu, sama lah kira? Ada perbezaan yang pertama jenis yang sama dipanggil wakaf zuriat. Wakaf zuriat di Terengganu, macam saya maklumkan tadi, kita ada 12 jenis wakaf zuriat. Masing-masing ada zuriat. Tapi macam Syekh Abdul Qadir,
dia orang ni pun ada ahli zuriat. Dan Maidam pun tengah mencari juga. Cuma kerja yang pertama kita ni, kita fokus pada Tok Pelam lah. Sebabnya kalau kita lihat Syekh Abdul Kadir meninggal 1839, Tok Pelam meninggal 1819, Tok Syekh Duyung meninggal 1889. Apa lah ni? Dia orang ni generasi yang sezaman sebenarnya. Kalau kita kembali kepada sejarahnya, Tok Syekh Duyung ni dia meninggal 1889. Ayah dia tu orang yang pertama berhijrah ke Terengganu. Sebab itulah kalau kita lihat mengikut kajiannya, dia orang ni perkuburan Paya Bunga tu sebenarnya dia orang menetap di situ. Dan adalah pokok-pokok lama di situ. Sejarahnya dia dan anak kepada Tok Syekh ayah kepada Tok Syekh Duyung ni, dia meminta supaya anaknya itu belajar dengan Syekh Abdul Kadir. Dan Syekh Abdul Kadir ketika tu mufti yang pertama Terengganu. Makna kata dia orang ni orang yang berhijrah dan seorang tokoh agama, bang. Hebatlah kalau keturunan ni kebanyakan mesti yang pergi kepada Maidam orang hebat-hebat ni doktor. Doktor pun cukup-cukup hebat, nombor semua boleh ingat dalam kepala. Tak payah kepada kertas. Doktor pun waris Tok Pelam. Tak. Tu kita tanya tu mana tahu kan. Cari lah rupanya doktor pun ada juga ya. Tapi tak apalah. Jadi doktor, kalau kita nak tahu juga kan, sebab kita mencari ahli waris bagi wakaf zuriat Tok Pelam ni kan, sampai masuk ke dalam radio. Adakah sebenarnya kalau kita contohnya untuk tahun 2023 ni kita mencari, tetapi angka 300 berapa tadi? Kalau 11. 311 tu kira yang tambahnya ada dalam 400, 500. Kan ada tempoh contohnya. Okey, kita akan cari sampai tahun 2023 je. 2024 nanti kita tutup pencarian ni, ataupun dia sampai ke jumpa juga, atau macam mana tu? Sebenarnya untuk pencarian ahli waris ni dah lama kita buat. Okey. Sejak sebelum ni bertahun-tahun kita dah buat. Semakin cari semakin ramai. Cuma maknanya bila nak habis benda ni. Jadi akhirnya bila kita bincang, kita panggil semua baru ni, hampir 131 orang yang hadir dekat Dewan tu. Maknanya selepas ini kita rasa berakhirlah untuk kita nak buat pencarian ni. Walaupun dah sebelum ni dah diputuskan oleh pihak mahkamah, iaitu sebenarnya dah akhir, tapi kita rasa masih lagi ada. Jadi dalam perbincangan tersebut, kita Maidam memberi sedikit masa lagi untuk mencari. Maknanya tak sampailah kita ambil masa lebih kurang dalam bulan Ramadan ni, buat hebahan. Dan seterusnya itu kita nak kata tutup tak juga, maknanya tu tempoh masa untuk pencarian. Kalau kita nak sebut tak jam pun, contoh pukul 5 mencari ahli waris bagi zuriat Tok Pelam, boleh. Ramai yang mengaku. Takut nanti makin ramai dan sebagainya kan. Tapi tak apalah, kita menggalakkan lebih ramai lagi. Sebabnya mungkin kalau contohnya doktor, kalau kita mencari kan, kita jumpa dan sebagainya, apa sebenarnya perkara-perkara ataupun aset-aset ke dan sebagainya yang akan dibahagi. Sebab kalau tadi yang jumpa 100 lebih, yang kemukakan ada 311. Kalau nak bahagikan contohnya berkaitan dengan harta ke apa ke, memang macam mana urusannya tu? Dia wakaf. Untuk masa singkat ni lah. Dia wakaf zuriat ni, kita bagi dia orang ni hasil daripada aset-aset wakaf. Perlu kita tahu bahawa wakaf ni tidak siapa yang boleh miliki, panggil hak mutlak. Cuma Maidam ni selaku pemegang amanah. Jadinya wakaf zuriat ni, dia orang ni penerima manfaat wakaf ni, kita akan bagikan hasil. Sebagai contoh yang DJ tahu apa ni, ada kedai dekat ni. Jadi hasil sewaan tu kita akan bagi dia orang lah. Macam tu konsepnya. Baru kita tahu hari ni. Cuma Maidam sebagai pemegang amanah sahaja. Wakaf ni tak masuk wakaf masjid lagi, wakaf lagi, wakaf banyak wakaf. Jadi hasil yang dipegang, diamanahkan oleh pihak Maidam ni, nak salurkan kepada dia orang. Baik, cukup jelas lah. Bila kita buat dekat radio ni, lepas tu tadi doktor cakap pula sewaan gerai wakaf Tok Pelam tu akan diberi kepada pewaris-pewaris ni. Saya pasti akan ramailah yang akan mencari bagaimana cara untuk berjumpa, untuk bagi kemukakan bahan bukti dan sebagainya. Jadi kat mana caranya? Adakah boleh pergi ke pejabat Maidam, ataupun ada nombor yang perlu dihubungi atau sebagainya untuk yang dengarkan kita pada waktu ni, mungkin dia kenal ke jiran-jiran dia ke,
dan sebagainya, nak bagi tahu yang sebenarnya Maidam sedang mencari waris bagi wakaf Zuriat Tok Pelam ni? Sekarang ni memang kita buat satu berpusat lah. Maknanya siapa-siapa yang ada maklumat tentang wakaf Zuriat, dia boleh pergi ke Maidam di unit wakaf. Okay. Jadi nanti kita explainkan dokumen ataupun apa-apa maklumat yang nak dibawakan ke Maidam. Dan satu lagi, hasil bukan wakaf Zuriat sajalah, mana-mana wakaf sebenarnya untuk kita agihkan itu, kita ada mengikut kita kata tata cara ataupun enactment wakaf yang telah ditetapkan. Tidak semudah maknanya dia orang nak bagi tak. Sebab antaranya juga wakaf Zuriat Tok Pelam ni, hasil itu kita dah mohon kepada fatwa untuk memutuskan macam mana nak diagihkan. Makna kata untuk nak agih apa-apa wakaf, ada beberapa perkara perlu dirujuk kepada fatwa. Jadi cumanya Maidam sekarang ni dalam usaha peringkat awalnya nak cari waris dulu. Barulah ke langkah seterusnya lah. Jadi banyak sebenarnya langkah-langkah yang dia ambil tu kan. Jadi syabas tahniah kita ucapkan kepada pihak Maidam. Saya rasa yang dengar kita pada waktu ni mungkin bukan je waris, tapi mungkin nanti di kemudian hari kalau nak mencari waris lagi, boleh bagi kepada Maidam akan uruskan. Ya. Maksudnya begitu. Awak nak try cuba? Boleh juga tau. Awak tahu sebab saya pun sama macam awak. Tahunya sampai nyang saja. Lebih-lebih daripada tu kita tak tahu. Jadi mungkin kita boleh usahakan juga. Jadi doktor, kita nak minta lah kata-kata akhir sebelum kita tutup kita punya perbincangan sekarang ni. Doktor? Untuk akhirnya, saya mewakili Maidam di bahagian wakaf. Sedia maklum bahawa di bawah enactment wakaf di 16 Seksyen 4, Maidam sebagai pemegang amanah wakaf. Jadi pada hari ini sebagai pemegang amanah, memohon supaya khususnya bagi wakaf Zuriat Tok Pelam ni boleh hadir ke pejabat untuk memberikan keterangan zuriatnya. Jadi supaya menyelesaikanlah hasrat asalnya pewakaf dulu. Itulah insyaAllah. Okey doktor, kita ada sikit masa lagi. Boleh kita bacakan pertanyaan di Facebook? Sebab ada yang tanya di Facebook ni. Ini daripada Faris Jamali ni, dia kata, salam doktor. Saya anak keturunan Tok Pelam. Nama ayah saya didaftar dah bawah keturunan, tapi nama saya dok didaftar. Guana tu doktor. Dia kata boleh jadi ke kalau ayah saya didaftar waris Tok Pelam tapi saya dok boleh didaftar pula? Kalau tak boleh, kenapa tu doktor dia katanya? Sekarang ni kita nak lihatkan semula status kedudukan ahli-ahli zuriat. Kalau dikatakan maklumatnya itu diberi pada masa dululah. Dulu sebab itulah jumlahnya jadi 311. Masih lagi kita kata ada yang tertinggal. Jadi pada hari ini kita akan proseskan semula. Macam mana? Sebab masa ni kita tak bagi keputusan lah sama ada sah ke tak sah ke. Cuma setakat kerja kita sekarang ni, kita nak dia orang ni hantarkan dulu maklumat. Jadi sekarang ni proses untuk kita hantar terlebih dahulu. Jawapannya tu akan diberikan oleh pihak Maidam dalam masa yang terdekat. Baik, jadi ada satu lagi soalan. Kata ini daripada Basik Ibnu Wahab ke apa? Dia tanya, bukan harta wakaf tak diusik ke? Kerajaan boleh jual ke harta wakaf tu? Macam susah soalannya. Yang pertama, harta wakaf ni ia bersifat kekal. Tak boleh siapa-siapa sentuh. Sebab itulah ada enactment wakaf menjamin harta tu berkekalan. Kalau kita lihat harta wakaf Tok Pelam tu sejak 1800 sampai sekarang pun dijamin kekalnya berdasarkan kepada enactment. Maknanya itu dah ada, kita kata, dasar. Bukanlah mana-mana pihak termasuk pihak kerajaan nak hapuskan, tidak berlaku. Saya ambil contohnya, kalau kerajaan ambil balik tanah sekalipun, pihak kerajaan bayar papasan dan pihak Maidam akan ganti semula bagi tanah harta tu bersifat kekal. Baik, terima kasih doktor atas jawapan tersebut. Ada soalan yang seterusnya pula tanya. Dia tanya untuk pengesahan tu. Macam mana contohnya kalau dia dah hantar, nak tahu yang maklumat dia tu sah ataupun tidak. Sekarang ni pihak Maidam kita dalam proses mengumpulkan maklumat dan satu tempoh nanti kita akan panggil
Kita dah ada lantik 13 bagi pihak lah mencari pihak mencari, dan kita akan panggil dan kita akan buat satu perbincangan lagi lah untuk proses-proses selanjutnya. Sebenarnya ada proses selanjutnya yang terakhir sekali barulah disahkan oleh pihak mahkamah. Nak pergi ke situ ada proses yang panjang. Maidam akan hubungi ke atau macam mana? Maidam akan hubungi. Jadi awak jangan risau. Jelas ya. Jangan risau nama tak disebut ke tak dipanggil. Maksudnya kalau contohnya tak sah dihubungi ataupun sah dihubungi, macam mana? Kalau contoh dia hantar borang, kita tak sah, kiranya Maidam akan hubungi bagi tahu dia, minta maaf Encik Razali contohnya lah, maklumat yang awak hantar tu tidak sah. Ataupun kalau contohnya kita telefon, Maidam telefon orang yang sah sahaja, yang tak sah tu tak telefon. Kita maklum semualah. Semua. Jelas lah kalau semua. Maksudnya tak ada lah orang tertanya-tanya tu kan. Itu penting juga tu. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Rizwan bin Muhammad kan sudi bersama dengan kita segak hari ni. Saya biasa pakai macam gini juga. Tapi hari ni sebab cuaca panas, jadi saya pakai biasa-biasa, nipis-nipis je. Kalau minggu lepas saya pakai macam gini lah. Masuk on air dekat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, MBKT. Ya, MBKT hari tu dah. Kalau tahu kita jemput datang MBKT hari tu. Ya. On air dengan kita dekat atas tingkat atas 17. bangunan MBKT hari tu dah. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan, semoga kita Maidam akan terus menjalan amanah tanggungjawab rakyat Terengganu khususnya, untuk ramai sebenarnya yang mencari lagi kan. Dan Maidam pun turut ada proses untuk mencari dan sebagainya. Terima kasih Dr. kata Faris Jamali yang bertanyakan soalan tadi Doktor. Terima kasih Doktor. Semoga jumpa lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah selamat menyambut bulan Ramadan yang akan kunjung tiba kami Doktor. Jadi kejap lagi kita akan sambung bersama dengan Fat dan Ifa. Jadi untuk awak semua kekal bersama dengan kami. Manis FM. Ikan di laut, asam di darat, akhirnya temu jua. Sudah lama